Hai semua, dalam video kali ini aku akan unboxing dan juga kongsikan 3 sebab kenapa aku beli iPad Air 4th Generation 256GB Wi-Fi ini. Aku juga ada beli Apple Pencil 2nd Generation dan juga iPad punya casing. Apple iPad ni merupakan tablet yang terbaik dan mempunyai 30% market share di dalam pasaran dunia. Aku tak adalah nak cerita detail sangat pasal spek iPad Air ni sebab iPad ni pun dah lama keluar. Dia keluar masa Oktober tahun 2020. So kenapa aku beli iPad Air ni bukan iPad yang latest? Jom saksikan video ini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat datang ke channel TV Kacak. Nama aku Syahidi. Jika korang baru saja jumpa channel ini, pastikan korang tekan butang subscribe dan tekan butang loceng. Jika korang telah subscribe dan tak skip iklan, terima kasih aku ucapkan. Okay guys, jom kita unboxing iPad ni. Aku nak color biru tapi masa tu tak ada stok, hanya ada color rose gold. So rose gold pun rose gold lah, color dia pun memang cantik. So ini bahagian depannya, design dia, dan kita boleh lihat jugalah rupa design iPad Air ni. Okay, so di bahagian atas ada logo Apple dan juga di bawah. Kemudian di tepi kiri dan kanan ada nama iPad Air saja. Alright, so di belakang ada sedikit information lah. 256GB iPad Air 4th Generation Wi-Fi, apa yang ada di dalam kotak. Dan di bawah ni macam biasa, design by Apple in California, assembled in China untuk Apple Malaysia. So dekat atas ni ada pull tab, so untuk kita buangkan plastik ni, so tak perlu pisau apa semua. So kita tarik saja. Okey, kita buka slide ke atas, agak ketat sedikit. Okey, tada. Alright, ada pull tab juga untuk kita tarik. Okey, so just pusing sekejap. Cantik juga color rose gold ya. Okey. Okey, nice. Macam biasa, kita ada user manual. Okey, macam mana nak guna, tips and tricks. Kita ada Apple sticker juga. Aku banyak sticker ni tapi tak pernah guna. Ada lagi manual. Okey, dalam bahasa Melayu. Selamat datang ke iPad Air. Dan juga ada beberapa manual yang lain lah. Alright, so di dalam kita masih dapat USB-C type cable, C kepada C. Dan ada juga power brick. Okey, power charger. So untuk yang latest iPad, tak pasti lah, rasanya dah tak ada lah. Okey, so untuk iPad 4th generation ni ada lagi diberikan power brick. So untuk iPad-nya, macam biasa kat bawah ni dah ada pull tab. Pusing belakang, kita tarik lah. Okey, cantik. Okey, alright. So kat sini macam biasa ada logo Apple, ada kamera dan juga flash. Dan di bawah ni dia ada nama iPad dan ada smart connector. Okey, di bahagian tepi sini tak ada apa-apa. And then di bahagian atas, kita lihat ada speaker dan juga power button. Okey, cuba kita onkan dia. Power button ni sekali dengan Touch ID. Alright. And then di tepi macam biasalah ada volume up and down. Okey, kat bawah speaker lagi dan USB-C connector. Alright, iPad pun dah on, ada 67% bateri lagi. Aku akan setupkan dia dan kita teruskan kita punya unboxing dan juga video. Okay, so inilah dia punya Apple Pencil. Packaging memang simple saja. So depan kita dah boleh nampak lah dengan jelas, ini adalah Apple Pencil 2nd Generation. So di atas ada logo Apple Pencil dan juga di bawah. Okay, and then di belakang sedikit information lah berkenaan Apple Pencil untuk model iPad yang ada magnetic Apple Pencil connector. Okay, and then di sebelah kanan dia punya information lah, design by Apple in California, made in China, model A2051, Apple Pencil 2nd Generation. Okay, so yang ni dia punya pull tab. So untuk unboxing dah senang sikit, kita tarik saja pull tab ni. Alright, and then kita ada satu lagi pull tab dekat sini. Okay, so kita tarik saja. Alright. Okay, and then design by Apple California. So ni mungkin dia punya manual lah. Okay, so kita ada user manual. Okay, cara-cara nak pakai. So inilah dia punya Apple Pencil. Simple saja dia punya packaging. Okay, Apple Pencil ni pun memang simple. Rasa berat juga. Ni first time yang aku pegang Apple Pencil.
Okay, ni ada plastik dia. Dia dekat plastik dia. Okay, so dekat sini kita lihat lah, di sini dia punya design flat. Yang belakang yang lain semua rounded shape lah. So kalau kita nak pegang, kita tulis macam ni lah, macam pegang Apple Pencil biasa. Dan yang terakhir kita ada casing untuk iPad. So color biru. Okay, tak dapat iPad color biru, kita beli casing warna biru lah. So dia terdiri daripada dua bahagian. So yang sebelah kiri ni dia punya bahagian yang boleh lipat. Agak kukuh juga, solid juga, ada magnet dalam ni. Dan di bahagian kedua adalah dia punya protective cover, dibuat daripada rubber getah. Dan kita boleh lihat dia punya texture ni lah, cantik juga. Ada cut out untuk kamera. Dan kalau korang perasan, kat sini ada slot nanti untuk kita letak kita punya Apple Pencil. So dah selamat. Sini juga ada slot untuk kita dirikan pensel tu nanti. Alright. Bagi aku, dia punya corner ni, bumper dia shockproof, kuat. Okay, puas hati. Dan ada juga cut out untuk speaker dan juga USB Type-C untuk charging. Di belakang simple sajalah. Okay. Cuma dia punya biru ni tak sama. Biru ni dengan biru ni tak sama. So macam biru yang depan ni macam gelap sikit. Yang biru yang bahagian rubber tu macam biru cair sikit. Right. So kalau kita masukkan iPad, kita masukkan bahagian yang kamera dulu. Okay, di hujung ni. Okay, slot in saja dan tekan. Okay, so memang nice. Alright, and then untuk Apple Pencil, kita boleh masukkan di bahagian tepi ni. Alright, so nanti dia akan detect lah charging. Okay, so bila kita tutup cover ni, iPad tu akan tutup. So kalau kita buka, baru dia buka. So bagus lah, dia dah auto sleep kan. Alright, menarik. Okay, so untuk mode landscape, dia ada dua mode lah. So yang pertama kita lipat macam ni. Okay, di sini. And then dalam posisi yang macam ni lah, untuk lukis-lukis ke tulis apa kan. So senang lah. So katakan kita nak buat notes, kita deliver lah apa semua. Okay, so ni mode yang pertama. Mode yang kedua adalah untuk kita mode melihat video. Okay, dia akan jadi macam ni lah. Kita pusingkan dia. Alright, so dia akan menegak macam ni. So inilah sesuai untuk kita mode tengok video lah, YouTube ke apa kan. So macam tadi aku cakap, pensel ni sebenarnya kalau kita dah guna, kita boleh letak lah rest kat sini, lubang ni. So aku rasa overall aku puas hati dengan casing ni, walaupun harga dia murah-murah saja. Sebab yang pertama adalah harga. So iPad ni dah lama keluar, harga dia pun dah turun. Dan bagi aku, harga dan spek yang diberikan ni memang sesuai dengan keperluan yang aku nak guna lah. So harga yang aku dapat beli dekat Shopee adalah RM2,375 untuk spek Wi-Fi dan juga 256GB ini. Link kalau korang nak beli aku letakkan di bawah video description. Spek utama iPad ni, dia didatangkan dengan chip A14 Bionic dengan Neural Engine. Skrin dia 10.9 inci, Liquid Retina True Tone Display, 12MP kamera kat belakang dan hanya 7MP kamera dekat depan. Ada USB-C port untuk charging, bukan lightning. Support Apple Pencil second generation dan juga ada Touch ID dekat power button yang atas ni, bukan yang tengah-tengah. Kalau nak dibandingkan dengan iPad yang biasa, yang ninth generation tu, iPad tu memang untuk entry level lah. Skrin dia 10.2 inci, design dia pun design yang lama, sama macam design yang sebelum-sebelumnya, dengan ada bezel dekat atas dan juga di bawah. Dan juga dia masih ada Touch ID, tapi butang Touch ID tu butang yang tengah-tengah dekat bezel tu. Dia menggunakan chip A13 Bionic, so lain. Dia support Apple Pencil juga, tapi first generation sahaja. Kamera depan dia memang dah upgrade sikit, 12MP yang lebih baik dengan ada feature center stage dan juga support aksesoris seperti keyboard jugalah. Kenapa aku tak beli iPad yang ninth generation tu? Okay, walaupun harga dia murah, bermula dengan RM1,499, tapi korang cuma dapat 64GB storage saja. So sekarang ni bagi aku 64GB storage memang tak cukup. Okay, so kalau korang nak upgrade, nak tambah storage, dia ada satu lagi pilihan iaitu 256GB. Tapi harga dia dah jadi RM2,149. So kalau tambah sikit, dapatlah iPad Air 4th generation ni yang bagi aku spek dia lebih menarik dan juga design dia lebih cantik lah. Aku lagi suka design ni daripada iPad 9th generation tu. Kalau nak dibandingkan dengan iPad Air yang paling baru iaitu 5th generation, spek yang 5th generation tu memang agak lebih baik dan lebih upgrade daripada 4th generation ni. Chip dia lagi power, iaitu chip paling baru daripada Apple, iaitu Apple M1 chip. So memang lagi power. Screen display sama, 10.9 inci.
Design bagi aku overall design dia sama saja. Ada tambahan 5G connectivity. Kamera dia lebih baik, tapi yang lain-lain tu spek dia lebih kurang sama je. So kenapa aku tak beli iPad Air 5th generation? Sebab harga dia dah mahal. Untuk 64GB harga dia bermula RM2,699. Untuk 256GB harga dia dah jadi RM3,349. So dah mahal. Dan memang Apple chip Apple M1 tu memang lagi power. Tapi untuk keperluan aku tak perlukan sangatlah kepowaan M1 chip itu. Apple ni bagi aku memang jahat lah, sebab dia tak sepatutnya letak base storage tu 64GB. Patutnya zaman sekarang ni tahun 2022 kan, dia dah perlu letak minimum storage 128GB. Baru sedap sikit. Apple ni macam seolah-olah suruh kita upgrade terus yang 256GB. Yang memang harga dia memang akan mahal. Lagi-lagi bagi macam aku ni, jenis yang tak subscribe Apple iCloud. Apple Pencil ni pula sebenarnya plan asal memang aku tak nak beli terus. Mungkin lambat sikit lah. Tapi masa tu aku check dekat Shopee Machine ada diskaun, jadi harga dia dalam RM449 saja. So aku pun order sekali lah. Untuk casing pula murah saja, RM34 saja. Sebelum beli iPad juga aku ada survey beberapa Android tablet, dan aku rasakan yang antara yang berbaloi lah yang korang boleh survey iaitu Samsung Galaxy Tab S7 FE. Harga dia dalam 1,800 ke 2,000 bergantung pada package free gift yang korang nak lah. Bagi aku tablet tu memang spek dengan harga yang diberikan memang berbaloi. Cumanya sebab aku dah berada dalam ekosistem Apple, sebab tu lah aku beli iPad. Sebab yang kedua adalah kerja-kerja sebagai seorang YouTuber. So inilah tujuan utama aku beli iPad ni, iaitu untuk buat kerja-kerja melibatkan YouTube. So bagi korang yang belum tahu, semua video dalam channel TV Kacak ni aku rekod menggunakan hanya Apple iPhone 13 Pro 256GB yang tengah rekod ni. Dan juga aku edit video menggunakan laptop yang biasa-biasa saja, menggunakan software free murah. So far memang tak ada masalah. Kerja yang pertama adalah nak buat skrip dan juga storyline. So untuk video aku, biasanya aku akan sama ada buat full script atau membuat point-point form, ataupun aku akan lukis ataupun sketch dia punya storyline tu dekat kertas. So dengan adanya iPad ni dan juga Apple Pencil ni, bolehlah aku tulis-tulis skrip, lukis-lukis, conteng-conteng storyline, sama ada menggunakan apps Notability ataupun Pencil Planner. Yang kedua, aku nak jadikan iPad ni sebagai kamera kedua ataupun second camera. iPad ni boleh rekod video sehingga 4K, tapi biasanya video-video aku memang rekod 1080 HD 60 frame per second saja. So mungkin angle tu aku nak letak mungkin angle sebelah kanan ke, sebelah kiri ke, ataupun daripada atas ke. Yang tu aku tak plan lagi lah macam mana. Dan yang ketiga, aku nak jadikan iPad ni sebagai video editing. So selama ni aku guna laptop, aku guna mouse, aku guna keyboard apa semua kan. So kali ni aku nak try edit video. Tak pastilah edit video penuh ke ataupun shorts ke apa kan, menggunakan iPad dan juga Apple Pencil. So antara apps yang aku pernah nak guna macam CapCut, VN, iMovie ataupun yang berbayar iaitu LumaFusion. Sebab yang ketiga, yang terakhir adalah sebagai entertainment ataupun hiburan. So biasanya sebelum ni tengok video ke apa semua menggunakan Apple iPhone saja, skrin kecil saja. Okey, tak ada masalah. Cuma bila dah ada iPad ni, bila aku layan Netflix ke, Disney Plus ke ataupun YouTube ke, seronok lah sikit dengan skrin yang besar ni dan juga stereo speaker yang memang sedap dan padu daripada iPad ni. Dengan chip A14 Bionic yang ada dalam iPad ni, sebenarnya dia masih mampu dan terbaik lagi untuk main game. Tapi aku tak adalah nak main game sangat dekat iPad ni sebab aku banyak spend masa main game dekat Nintendo Switch. Dengan iPad ni juga korang boleh main game menggunakan controller daripada PlayStation ataupun Xbox. Dan update yang terbaru untuk iPad OS 16, dia juga boleh support controller daripada Nintendo Switch. So nanti aku nak try lah main game menggunakan controller, Pro Controller daripada Nintendo Switch ini. Biasa game yang aku main adalah macam Call of Duty Mobile, game creator Asphalt, Among Us dan lain-lain lah. Aku tak ada bakat melukis, bukan orang kreatif. So untuk chill-chill, relax, aku akan gunakan iPad dan juga Apple Pencil ni mungkin untuk lukis-lukis, untuk color-color. Sebab banyak app dah sekarang ni dekat iPad ni yang support untuk coloring lah, macam coloring book, pigment, dan juga untuk yang pro kreatif ni gunakan app nama Procreate.
Okay guys, itulah saja sedikit kongsian aku pada video kali ini. So untuk beli iPad, apa-apa pun tengok bajet dan juga ikut keperluan masing-masing lah. Sebab dia ada banyak model kan dan dia punya harga dia pun berbeza-beza. Cumanya bagi aku iPad ni bagus sebab hardware dia memang padu, boleh tahan lama, dan juga Apple support software update sehingga 5 tahun ke atas. So iPad ni senang cerita korang boleh pakai lama, tak adalah keperluan untuk korang upgrade setiap tahun. Sekali lagi, semua barang-barang yang aku sebutkan dalam video ni aku letakkan link di bawah video description. Macam biasa, jika korang ada sebarang soalan atau cadangan, sila komen di bawah juga. Jika korang suka video ini, bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang loceng dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy the little things. See ya.